Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya hari ini nak terangkan berkenaan dengan bateri. Okey, ada bila saya tengok dalam grup tu ada beberapa orang yang bertanya berkenaan dengan bateri. Ni saya tunjuk bateri lipo. Okey, ni contoh. Saya dah print out, jadi besar senang sikit saya nak tunjuk. Gambar bateri saya dah print out supaya boleh kita nampak dengan lebih jelas. Okey, dekat bateri ni dia ada number, boleh tengok sini 2200. Okey, apa 2200 ni? 2200 satu bawah ni mAh. Okey. Lepas tu sini ada 11.1. Lepas tu ada 25C. Okey, yang 4C ni saya tengok ramai yang bertanya apa maksud C. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, lepas tu ada 3S1P. Okey, nanti saya akan terangkan berkenaan dengan angka-angka ni, sebab angka-angka ni memang berguna. Bila kita beli bateri, jangan salah beli, sebab kalau kita salah beli tak kena dengan kita punya setting, dah merugikan duit. Okey. Okey, untuk lebih memahami saya akan gunakan whiteboard ini untuk saya terangkan berkenaan dengan bateri yang saya tunjukkan tadi. Okey, first kita akan tengok dia punya number yang paling besar itu adalah 2200 mAh. Okey, apa 2200 mAh ni? 2200 mAh bermaksud milliamp per hour, ataupun kalau kita convert ke ampere bermaksud 2.2 ampere ampere per hour. Okey, 2200, kita tengok bateri ada 2200 mAh, ada 1000, ada 1500 mAh. Okey, apa maksudnya? Ni kandungan kandungan dia. Okey, ada yang kita ambil sebagai macam satu cawan cawan. Okey, ni cawan kecil sikit lagi. Okey, kita yang ni katalah 2200 yang ni katalah kita ambil okey 1500 lah. Okey, yang ni 1000. Okey, ini contoh 2200 mAh, ini 1500 mAh. Okey, ini 1000 mAh. Tengok kalau dari segi nombor tu makin kecil nombor dia, bateri pun makin kecil. Sebab apa? Sebab 2200 mAh ni adalah kandungan current dalam ni. Kalau 2200 mAh bermakna dia punya kandungan dia lebih banyak. Kalau 1500 mAh kandungan dia lebih sikit. Kuasa current dia, dia panggil amount of current, amount of kuasa dia. Okey, yang ini okey, 2200 mAh bermakna dia punya kandungan kuasa dalam tu, kandungan kuasa dalam tu, amount of current. So lagi besar mAh bermakna kita boleh main lagi lama. Lagi kurang mAh bermakna kita punya flight time lagi cepat habis, lagi sekejap. Maknanya dia akan guna ni lagi cepat. Yang ni dia akan guna lama sikit sebab kandungannya banyak. Okey. Kemudian kita pergi kepada 3S1P. 3S1P biasanya kita akan sebut bateri 3S, bateri 2S. Apa 2S, apa 3S, apa 1S. Sebab bateri lipo ni dia kalau 3S kita buka dalam tu ada 3 keping bateri. Okey, dia ada 3 keping. Kalau 2S ada 2 keping. Okey, maksudnya 3S tu bermaksud 3 bateri yang disambung secara series. Okey, sini dia sambung sini, dia sambung sini, dia sambung sini. Okey, ini katalah negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. So, okey, ini bermaksud 3S tu. 3S bermaksud 3 biji bateri, 3 sel ni disambung secara series. Itu dia panggil 3S. Okey, lepas tu
dia akan bersambung pula jadi satu paralel. Sama juga kalau bateri 2S, satu 2P. Okey, sama juga dia akan sambung secara series. Okey, ini dia panggil 3S 2S. Sebab LiPo punya bateri dia satu bateri dia punya voltage adalah 3.7 volt. 3.7 volt itu dia punya nominal voltage. Kalau full charge dia akan pergi ke 4.2 volt satu sel. 4.2 kali dengan 3 jadi 12.6 volt. Okey, ini bagaimana bateri LiPo dibuat connection dia disambung. Itu maksud dia. Dia ada 3S 2P. Maksudnya 3S disambung sini, ada lagi 3S disambung. Sini dah jadi 2P. Itu apa ni? Mana dia lagi mahal lah sebab sel dia bertambah. Okey. Okey, sekarang kita pergi pula 11.1 volt dekat bateri ni ada tulis 11.1 V, bermaksud nominal voltage ataupun voltage yang biasa dia adalah 3.7. Okey. So setiap satu sel dia punya maksimum voltage adalah 4.2 volt setiap satu sel. Okey, bila kita discharge ataupun kita main bateri ni dia ada dia punya minimum voltage yang kita kena jaga. Kalau bateri kita dia punya voltage drop sampai 2.8 volt, bateri akan rosak. So setiap kali kita fly, kita kena maintain bateri tu jangan kurang daripada 3 volt. 3.2 tu dah minimum. Jangan kurang daripada 3 volt. Kalau saya recommend kepada budak-budak baru ni, kalau nak lebih selamat kita main sampai 3.7 ataupun 3.6 volt. Ini voltage yang selamat. Sebab bila kita balik rumah, kita lupa nak charge, kita malas nak charge, kita malas nak kata apa, nak just nak simpan je, bateri berada dalam keadaan yang selamat. Okey, bateri bila kita dah full charge 4.2 ni 4.2 volt ni, bila dah full charge kita tak boleh simpan lebih daripada 3-4 hari. Nanti dia akan rosak. Bila full charge kita kena discharge dia. Ataupun kalau untuk jangka masa yang lama, kita set dia satu sel 3.8 volt. Okey. Dia punya storage mode dia dipanggil storage mode. Dipanggil storage mode. Okey, storage mode ni adalah dalam lingkungan 3.6 hingga 3.8. Okey. Kalau kita dalam keadaan biasa, kita selalu main, kita boleh simpan dalam 3.6, tak ada isu. Tetapi kalau kita simpan untuk jangka masa yang lama, 6 bulan, setahun ke, kita buat 3.8. 3.8 sebab voltage dia akan drop secara perlahan. So kalau kita set 3.6 volt, apa akan jadi selepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan drop lagi. Bila dia drop lagi, kalau bawah 3.6 volt, bateri akan rosak. Akan rosak.
So kalau untuk jangka masa yang lama kita buat 3.8. 3.8 lepas sebulan 2 bulan dia akan drop sikit-sikit tapi dia tak akan drop lah sampai rosakkan bateri. So ini tujuan dia. Kalau untuk jangka masa lama kita buat storage mode 3.8 volt. Kita pergi pula kepada C Ini antara part yang menarik sebab ramai yang bertanya berkenaan dengan C. Apa itu C? Kenapa lagi tinggi C, lagi mahal bateri, lagi kecil amount C tu, lagi murah bateri Okey. C ni bermaksud capacity. So bermaksud lagi besar C punya number, lagi tinggi kekuatan untuk dia discharge. Kekuatan untuk dia bagi current. Untuk kita kira kemampuan bateri tu, berapa banyak current yang dia boleh discharge, dia punya formula simple je. Iaitu kita ambil yang ini 2200 mah ni 2200 mah ni mah kita convert ke M dan kita divide dengan 1000. Kita akan dapat 2.2 2.2 M Okey, kita nak tahu kekuatan bateri ni. Okey, 2.2 M darab dengan C. Darab dengan 25. So kita akan 55 M 55 M. Bermaksud bateri yang kita beli ni dia punya maksimum kapasiti kekuatan dia untuk dia discharge adalah 55 M. Kalau lagi tinggi C, lagi tinggi dia punya M. Maksud kalau katalah 2.2 M kali dengan katalah kita beli 45 C, kita dapat 99 M. Bermakna C yang tinggi ni dia punya current boleh discharge maksimum adalah 99 M. Jadi kalau kita guna kuasa untuk kapal terbang kita dalam katalah cuma setakat 30 M ini masih selamat. So kita boleh guna 25C, tak ada isu. Dia masih bawah daripada dia punya hard limit M dia. Kalau kita guna, contohnya kita guna kuasa 80 M kalau dah kita punya setting tu dia tarik current sampai 80 M, yang ini apa akan jadi kalau kita guna bateri yang ini, dia dah tarik lebih daripada kapasiti dia, limit dia, bateri akan rosak. Bateri akan rosak. So tanda-tanda rosak dia apa? Bateri akan panas. Bateri akan panas, lepas tu kembung. Bateri akan kembung. So bila berlaku kejadian macam ni, panas, kembung, bateri akan rosak. Bateri akan rosak, jadi bateri kita guna sekejap, kadang-kadang dah full charge pakai sekejap saja. Lepas tu punch tak ada, kita tolak throttle dia tak pergi, makna bateri dah rosak. Okay, so kalau kita punya penggunaan 80 M, so kita kena cari bateri yang lebih besar C dia. Lebih besar C dia, contoh macam ni, kita guna 45C untuk 80 M, bermakna dia bawah daripada kata limit bateri tersebut. Jadi bateri akan lebih selamat, bateri pun tak stres. C ni, mengapa C ni penting untuk kita punya setting? Sebab C ni akan menentukan berapa banyak dia discharge. Okey, kalau siapa yang tak faham, saya akan buat macam ni. Kalau siapa yang tak faham macam ni. Ini 2200 mah kapal dia punya kandungan ni ada dua kat sini. Kita andaikan dalam ni ada air lah, air. Ni ada air. Untuk air ni lalu, air ni kita andaikan current lah, current sebagai air lah, kita pegang itu.
Untuk 25C ni dia punya saluran besar ni. Kita letak satu straw besar ni. Untuk yang 45C dia punya saluran besar lagi. Besar lagi. So bermakna untuk yang 25C ni dia punya current ni. Kalau kita tarik kalau benda tu tarik sampai 80 untuk bateri ni, padahal dia punya maksimum kapasiti cuma 55 apa akan jadi? Benda ni akan stres, bateri akan stres, dia nak discharge current, akan rosak. Kalau yang ini dia punya 45C ni dia punya saluran dia lagi besar, so current yang banyak tu dia boleh lalu dengan mudah, dengan senang lalu sebab laluan dia besar. Okey, itu serba sedikit penerangan berkenaan dengan bateri. So saya harap siapa yang menonton saya punya video ni akan memahami apa yang saya terangkan. Jadi penjagaan bateri ni sebenarnya sangat-sangat penting, sebab kalau kita tak jaga bateri akan rosak. Bateri akan rosak, so kena keluar duit poket untuk beli bateri lain. Kalau kita jaga dengan elok, bateri akan tahan lebih lama. So kalau nak cerita pasal bateri ni, banyak juga yang sebenarnya kita boleh dibincangkan. Itu belum masuk lagi bab dengan IR ataupun internal resistance. Kenapa jadi high resistance, semua tu banyak cerita. Tapi untuk part kali ni saya terangkan yang ni dulu, supaya beginner-beginner yang baru nak berjinak-jinak dengan RC ni akan faham berkenaan dengan bateri. Bila nak beli tu kita tengok nombor tu, kita dah faham kenapa kita nak beli nombor ni, kenapa nak kita kena buat pengiraan untuk setting kita. Sebab kalau kita tak betul pengiraan, bateri akan rosak. Bateri akan kembung, poket akan koyak. Kan, poket akan koyak sebab kita asyik beli bateri. Kita tengok bateri ni murah, kita pun beli, hantam je. Lepas tu kembung, beli bateri baru juga pun sama juga. So memang koyak, kita akan koyak poket. Jadi tujuan saya terangkan ni untuk kawan-kawan kat luar sana memahami. Jadi kita akan lebih jimat, bateri akan lebih tahan lama. So penjagaan bateri penting. Kena ingat bila kita nak simpan, kena buat storage mode. Boleh Google apa itu storage mode untuk bateri lipo. Boleh check dekat Google. Storage mode ni adalah satu kadar voltage yang sesuai untuk kita simpan dalam jangka masa yang tertentu. So kalau kita nak main sebulan sekali, seminggu sekali, kita boleh buat storage mode dalam 3.6, 3.7. Kalau untuk jangka masa lebih lama kita nak simpan, kita letak 3.8. Lepas tu setting kena betul lah, kena buat pengiraan supaya kita bila kita main tu tak over. Current yang keluar tu match dengan kita punya setup. Okey. So jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Kalau ada kesempatan saya akan buat video berkenaan dengan topik lain pula. So sebenarnya RC ni luas, banyak topik yang kita boleh bincangkan. Okey, sekian dahulu. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.